Okey, tajuk kita malam ni kita nak lihat balik tentang keseimbangan daya, tapi dalam situasi penggunaan lift. Dekat lift je yang kita nak discuss hari ni. Sebelum ni kita tengok keseimbangan daya bila mana kereta yang sedang bergerak ada daya tujah, kan, keretanya ditarik, kotaknya ditarik macam ni, daya tujah kiri kanan, atas bawah. Okey, itu yang kita tengok sebelum-sebelum ni. Tu kalau kata ada angle macam itu. Okey, tetapi malam ini kita nak fokus satu situasi bila kita berada dalam lift. Mungkin cikgu percaya bukan mungkin lah, semua pernah naik lift. Somehow mesti semua dah pernah naik lift. Okey, so kita ada yang pernah tak kamu, mesti pernah punya, kamu duduk dalam lift, suddenly ada slightly rasa berat tu bertambah. Your jisim, kamu rasa kenapa badan aku macam berat sikit kan, slightly kamu rasa macam tu. Ada juga kamu akan rasa slightly rasa ringan dalam situasi-situasi tertentu di dalam lift. Okey, tetapi most of the time we will just feel like normal lah, tak ada beza pun duduk dalam lift dengan luar lift. So persoalannya sekarang, apakah punca tiga perasaan ni wujud? Apakah punca tiga perasaan ini wujud? So kita nak lihat analisis satu persatu lah. Okay, so let's say this is Aliyah. Kenapa Aliyah? Sebab kalau lelaki kita Ali. So sebab since gambar ni gambar perempuan, kita jadikan Aliyah. Okay, so Aliyah bila dia berada di dalam satu lift, ni kotak ni mewakili lift lah. If kamu tak realize lagi kan, this kotak ini adalah lift. Kenapa dia suka muncul sebelah sini benda ni kiri sana. Okay, dia akan lift lah kotak tu. So ini lift semasa berada di dalam pecutan ke atas. Apa maksud ayat yang cikgu kotakkan dekat situ? Okay, tolong share, tolong like. Okay, bagi tahu kat kawan-kawan yang lain kalau ada dalam grup Telegram that our class have already started. Okay, so apa maksud pecutan ke atas? So first kali bila dia kata pecutan ke atas, bermaksud A dia ni ada nilai, bernilai. Bila dia ada nilai, A tu ada nilai, F equals to MA ni is not equals to 0. Itu first kali kena macam quickly dah faham. Maksud kata, bukanlah maksud berkata-kata, tapi F ni ataupun kumpulan F. Apa maksud kumpulan F tu? Kamu longgok semua FF yang ada dalam lift ni dekat sebelah sini. Kumpulan F ni ada nilai. Means dia akan ada nilai kat situ. Jadi apakah FF yang ada dalam tu? So since this is the budak kan, okay, cikgu gambar aja, kamu boleh nampak, kamu boleh faham, tak ada masalah. Why not kalau cikgu jadikan free body diagram? So budak tu kita consider dia sebagai satu titik je. Sebagai satu titik je. Senang. So dan daya yang bertindak kepada budak tersebut, obviously dia punya, yang pertama sekali, berat dia sendiri, W. Berat dia sendiri. Second, dia ada daya lain yang bertindak juga kat dia, iaitu daya normal, R, reaction. Okay, so ini adalah dua daya yang bertindak. Tak kisahlah dia berada dalam lift yang sedang bermecut ke atas, ataupun lift yang pegun, dan ataupun halajunya malar, ataupun dia berada dalam lift yang sedang ke bawah pecutan dia turun dengan pecutan. So tak kisah mana-mana lift dia duduk, tapi dia punya persamaan dia, semua dia akan ada kedua-dua ni, kedua-dua daya ni. So kumpulan daya ni akan ada dalam ni. Maksudnya macam ni, kita boleh jadi ada situasi W tolak R. Untuk F ni ada situasi R tolak W. So nak guna yang mana? Sekejap lagi kita tengok.
bila dalam lift kita akan ada dua situasi ini. Situasi tu apa? Situasi pertama sama ada nak guna W tolak R ataupun R tolak W untuk kumpulan F dia ni. Kenapa nak kena R tolak W? Okey, sekejap lagi kita tengok apa kesan dia. So kita lihatlah dalam satu situasi di mana pecutan dia naik ke atas. Maksudnya macam mana cikgu? Kamu masuk lift aras G. Kamu nak naik bilik hotel ke, pergi ke tingkat mana-mana ke, aras 14. So dia akan naik ke atas. Ada lift yang canggih sikit, dia akan mula cakap lift tu dah mula bergerak. So apa yang terjadi adalah tadi kamu ada R ke atas ni, kamu ada W di bawah ni. Okay, kamu ada R, kamu ada W. Thank you very much siapa yang like banyak-banyak tu. Okay, kita dah 10k dah. Okay, supaya semoga live cikgu ni boleh jadi orang lain boleh nampak lagi banyak. So dalam kes ni, bila dia naik atas, okay, kamu bayangkan sebelum cikgu nak express next step ni, kamu bayangkan macam ni. Oops, sorry. Okay, kamu bayangkan macam ni. Ini ada peserta tarik tali. Dia tarik tali 2 orang. Okay, dia tarik tali 2 orang. Seorang nama R, seorang nama W. Okay, seorang nama R, seorang nama W. Okay, ada satu tali yang sambung which connected them together. So tali. Okay. Situasi pertama, first situation. R is stronger pula. R is stronger than W. R lebih kuat daripada W. So what will happen? Apa yang akan terjadi? Arah pergerakan dia will shift to the left. Itu situasi pertama. Kalau W lebih besar daripada R, maksudnya W ni lagi kuat daripada R ni, overall reaction ataupun overall pergerakan will shift to the left. Ni cikgu nak cuba kaitkan dengan lift sekejap lagi Ni asas dia tu. Cikgu bagi kamu nampak dulu. The other situation is when R or W is equal. So kat sini dia tak ada movement. Movement dia tak ada. No movement. So the same thing happen to the lift. Situasi yang sama ni berlaku juga dekat lift. Untuk naik ke atas, untuk lift tu naik ke atas, R ni mesti lebih besar ataupun greater. R tolak W. Dalam kes ni tadi R dalam kes yang kalau dia lain-lain tu dia nanti kita ceritalah. So dalam kes ni untuk R naik ke atas, R mesti lebih besar daripada W. So in this kind of situation, kita akan guna yang ini. R tolak W. Dekat mana nak guna? Untuk kita masukkan dalam formula second Newton law ni. So kumpulan F dia yang sebelah kiri ni, okay, sebelah kiri ni kita letak R tolak W. Basah pula kat situ. R tolak W. Sorry, patah balik. R tolak W. Sebab apa R tolak W cikgu? Sebab R is greater. Okay, equals to MA, bukan equals to kosong. Sebab A have some value dia cakap. Sebab apa dia cakap kat mana ni? Memecut ke atas. Okay, so bila kamu susun macam tu, kita tahu lah, tengok R dengan W ni. So dia susun kat sini, dia ambil balik. R tolak W sama dengan F. Okay, F. So bila kita susun balik, R sama dengan W tambah F. So mana macam mana? W ni kita bawa ke sebelah kanan. W tu kita bawa ke sebelah kanan. So dia akan jadi R sama dengan W tambah F. R sama dengan, dan kita tahu F ni adalah second Newton law tadi kan. So kita tulis balik equals to MA. So overall kamu akan dapat untuk situasi di mana lift tu memecut, kamu akan dapat formula ni.
So itu situasi cikgu jelaskan tadi, cikgu cerita macam-macam contoh untuk menjelaskan apa ni, nak jelaskan ni. R sama dengan W tambah MA. Okey. Tapi bila dalam situasi di mana pegun ni maksudnya A sama dengan kosong. Ataupun constant velocity. Constant velocity maksud dia apa? A sama dengan kosong. Kalau kita letak second Newton law, A sama dengan kosong kat sini, maka F sama dengan kosong. F ni apa? F ni adalah kumpulan daya-daya yang ada. So dalam kes ni cikgu dah explain kumpulan daya-daya yang ada tu apa? Ada dua. So W tolak R ataupun apa? Ataupun R tolak W. Dua-dua kamu boleh guna. So sama dengan kosong ni. Sekarang ni dia ambil W tolak R sama dengan kosong. Dia ambil yang ini. So bila kamu bawa pindah yang negatif ke sebelah kanan, kamu akan dapat yang ni. R sama dengan W ataupun W sama dengan R. Yes, thank you for 4069293. No problem, that's my responsibility. Okay, thank you yang baru follow. My name is Dizol. I'm teaching free tuition class every night. InsyaAllah kalau cikgu sihat, cikgu buat every night free je, tak ada, join je. Okay, listen, ready dengan earphone, dengan notes yang dah cikgu bagi kamu untuk print out. Just get ready je. Setengah jam je. Paling maksimum 12.30 macam tu kita tutup dan kita teruskan dengan ke peniduran. Alright. The last situation is when the lift going down with acceleration. A equals to something, ada nilai something. Okay. Bila dia ada nilai something. Thank you very much. Kita dah 12k like. Boleh tak cikgu kejar dapat 20k? Okay. Alright. Back to our focus here. So bila turun ke bawah, ia bermaksud W lebih besar daripada R. Itu maksud dia. Kalau dia naik ke atas, R ni lebih besar daripada W ni. Gitu. Tetapi kalau dia turun ke bawah, W ni lebih besar daripada R ni. Baru start ke cikgu? Dah dekat 10 minit, 15 minit rasanya. Sebab hari ni kita fokus kepada lift sahaja. Kita dah explain bagaimana lift memecut, lift pegun, dan sekarang ni bagaimana lift tu dalam keadaan nak menurun. Thank you Nor Iftiliana, follow the host. Thank you. Okay, selamat datang kepada yang baru datang. My name is Dizol. Okay, 9.81 tu adalah pecutan graviti. Okay, baik. So bila lift sedang turun ke bawah dengan pecutan, W ni akan lebih besar daripada R. So kita tulislah W equals greater than R. Okay, faham so far? Macam cikgu explain tadi, kenapa cikgu nak explain second Newton law ni? Cikgu nak kamu boleh relate. I want you to be able to relate the situation. So since A ni ada nilai, F ni must ada nilai something kat situ. Bila F ni ada nilai, F tu apa? F is just collection of all the forces dekat dalam situasi kamu, which is W dan R sama dengan MA. W tolak R ke W tambah R? Dalam kes ni W tolak R sebab W is greater than R. Kenapa cikgu kata tolak? Ni kita tengok situasi analogi orang main tarik tali tadi. R dengan W main tarik tali. Kalau situasi pertama R lebih besar daripada W, the whole operation will shift to the left. Okay, thank you budak kampung. Okay, so tapi kalau situasi kedua, W ni lebih kuat daripada R, semua ni tali ni akan bergerak ke kanan. Samalah dengan ketiga kalau dua-dua sama tak bergerak mana-mana. So dalam kes lift ni, lift bergerak ke bawah, meaning W lebih kuat daripada R, so W tolak R. Okay, W tolak R. Okay,
So bila W tolak R, dan kita nak susun balik supaya W ni jadi perkara rumus. So W seorang-seorang ni kat sana. Okay, W kat situ. Kita bukan nak W, kita nak R. Kita nak susun R tu. Macam mana nak betul balik? Kita nak susun R. R kat mana cikgu? Ni, kita nak ini R ni jadi perkara rumus. So what we going to do? We bring the MA. Bring the MA. Patah balik ke kiri. R ni pergi ke kanan. So W tambah MA. Tambah pula. Tolak lah. Daripada positif ke negatif. W tolak MA. R tadi negatif kan, jadi positif. So kita rewrite balik situation dia. R sama dengan W tolak MA. Dapatlah formula dia. So teori dah selesai. Kita ada 3 situasi dan 3 jenis keadaan. Nak screenshot boleh. Physics form 5 kan ni? Yes, NIP 0. Syaza Suhaimi. Ya, belajarlah malam ni. Sama balik. Saya nak screenshot pun boleh. Nah, cikgu kecilkan. Screenshot sekarang. Screen. Cikgu, M tu M Liv ke M Aliyah? Dia ingat nama Aliyah. Cikgu pun dah lupa sah. Walaupun cikgu yang panggilkan dia Aliyah. M tu refers kepada Aliyah. M tu refer kepada Aliyah, bukan the whole Liv. Baru belajar bab ni kat sekolah tapi tak faham pun. Itu normal. First time kita takkan faham. Most of the time bila kita buat sesuatu tu untuk perkara yang pertama kali, kita takkan faham lah. Tapi bila lama-lama tu kita simple je. Okay. Cikgu pun sama lah macam kamu pun. Kamu yang ingat cikgu power? Tak. Cikgu pun masa cikgu form 4, masa tu cikgu sekolah harian lah kan. And then dapat offer masuk SBP, masuk sekolah asrama penuh. Daripada bulan 1 masuk tu sampailah bulan 6. Basically bulan yang kita ambil exam peperiksaan pertengahan tahun tu lah. Cikgu pegang buku sekadar pegang je. Most of the time cikgu akan enjoy main ke sana. Sampailah peperiksaan akhir tahun. Cikgu adalah antara bottom 30. Daripada 100 something satu batch tu, bottom 30 is one of my name lah. Okay. So but then benda tu boleh reverse balik. Cikgu jadi akhir tahun cikgu dapat nombor 31 daripada satu batch. So meaning kita boleh catch up sebenarnya. Alright, soalan tadi tanya. Cikgu untuk lift nombor 1, okay, this one dah screenshot tadi kan. Okay. Rasa berat disebabkan apa cikgu? Okay, rasa berat disebabkan apa Okay, senang je. Nak explain. So sekarang ni semua dah settle. Okay, bila kita berdiri di atas penimbang. Macam ni lah penimbang kan. Kita berdiri atas ni. Ini di atas lantai dekat rumah situasi. Cikgu nak explain. Okay, kenapa cikgu nak explain apa ni? Cikgu nak explain kepada soalan Putri Salina. Okay, Loki KM. Okay, selamat datang. Waalaikumsalam. Tak apa, join je. Okay, cikgu nak explain soalan daripada Putri Salina. Dia cakap, cikgu untuk lift nombor 1 tu, rasa berat disebabkan apa? Okay. So tadi kita dah tengok semua situasi matematik di belakang apa yang terjadi tadi. 3 situasi. Sekarang cikgu nak cuba jawab soalan Putri Salina. Okay, di rumah kamu ada penimbang. Okay. Di rumah kamu ada penimbang. So penimbang ni, bila kita berdiri atas penimbang tu, kita punya jisim, okay, ni, okay, dia bertindak ke bawah. Okay, pada masa yang sama, kita ada R. Kita ada R yang bertindak ke atas. Okay. Penimbang kita, okay, dia bukan detect sangatlah W ni. Especially penimbang, every penimbang lah, tak kisahlah digital ke analog ke, dia bukan timbang sangat W tu. Meaning W inverted comma kena faham bukan timbang W, tapi dia detect, dia measure
R ni, tindak balas tu. Dia measure benda tu sebenarnya. Dan dalam penimbang dekat rumah kamu, bilik kamu tu, R ni sama dengan W. So yang kita baca sebenarnya, kita baca, kita nak cari W. Tapi alat tu dia kira yang ini, reaction tu. Okay. So dalam case leaf ni tadi, okay, case leaf ni, R ni, okay, nilai R yang kita nak baca kan kita ni penimbang ni penimbang. Sorry, mana dia? R. Ni penimbang. So bila ini penimbang, sorry, tak nampak. Okay. So bila ini adalah penimbang nak baca R. Nak baca apa tadi? Nak baca R ni. Dalam situasi leaf memecut ke atas. Leaf, ini situasi dia. Cikgu highlight warna kuning ni. Ini matematik belakang dia. Okay. So dalam keadaan leaf memecut ke atas. Leaf memecut ke atas. R dia diberikan oleh W tambah MA. Boleh nampak tak lagi sekarang? Sebelum cikgu explain lagi, boleh nampak tak Puteri Salina? Tolong kalau boleh nampak, komen kan kata. Nak cakap nak balas tak boleh, bukan jimit. So nampak tak perkaitan kenapa bila leaf memecut ke atas? Sebenarnya soalan tu soalan yang very good. Meanings you follow malam ni apa yang kita tengah discuss. Kenapa dia rasa heavy? Kenapa dia rasa berat bila leaf memecut? Is because penimbang dia baca R. Okay, macam cikgu explain tadi, dia baca R. R dalam leaf, dia punya matematik dia untuk situasi memecut diberikan oleh benda ni. Diberi oleh benda ni. Dan benda ni dia bukan setakat W je. Dia ada extra kat situ. M dan A. M tu apa? M tu jisim aliyah tu sendiri darab dengan pecutan graviti. So that's why for momentarily je dia akan rasa a bit heavy masa dia tengah memecut je tau. Masa lift tu tengah mecut, bila lift tu dah kembali pegun ataupun lift tu dia dah kembali kepada velocity dia yang sama, malar atau seragam, rasa berat tu dah hilang. Dia dah yang cikgu bulatkan dengan warna pink ni, suddenly dia dah whoop, tak ada dah. Dia momentarily je dia akan rasa berat. Sebab apa? Dekat rumah kita punya R tu sama je. R equals to mg ataupun ma. Dalam kes ni kita ada sedikit tambahan lagi. Okay, ada tambahan kat sini. Ni ada tambahan dalam situasi lift tadilah. So that's why you feel a bit heavy. Dalam situasi yang normal, R equals to mg. Mg ni apa? Mg ni sama dengan W. So sebab itulah dia rasa macam tak ada apa-apa, normal je. Okay. Cikgu, kalau lift tu ramai orang, berat orang boleh efek kelajuan lift tu turun ke? Ini soalan ni bukan cikgu tak nak jawab, tapi sebab cikgu pun tak mahir tentang mekanisme lift tu sendiri. Macam mana yang motor diangkat. Kan, kalau kamu perasan tak, kalau kita ada mesin basuh, kalau kamu pernah basuh dekat mesin basuh, kita masukkan baju dalam mesin basuh, kita tekan on, and then dia akan berputar dulu dalam 2-3 kali. Sebelum dia terima air masuk, dia macam geruk. Okey. Lepas tu bila dia dah berhenti, baru dia benarkan air masuk. Pada pandangan cikgu, tindakan itu dibuat adalah untuk dia measure berapa berat baju yang telah masuk, untuk dia tengok banyak air nak guna, berapa kali nak pusing kan. Cikgu pun duk rasa macam tu juga. Bila lift, bila ramai orang masuk kan, bila ramai orang masuk, dia bila nak turun tu dia akan macam, at least bagi cikgu rasa mesti lift ni ada safety mechanism. Kalau ramai masuk, takkan dia nak guna, dia tak ada macam sistem brake dia kan. Jadi susah nak jawab, bukanlah susah nak jawab sebab cikgu pun bukan arif dalam bidang tu.
So jadi cikgu susah nak jawab soalan ayam roll call tadi. Kalau kata lift tu lift normal, maksudnya dia lift yang bagi apa, cakap lift bodoh lah, senang cerita kan. Lift bodoh, kalau dia gunakan, dia sistem takal dia mesti ada brake, cikgu rasa. Dia tak boleh lah, cikgu rasa tak boleh lah. Pandangan cikgu, berat orang tu tak boleh efek kelajuan lift tu turun. Tak rasa, cikgu rasa tak boleh, sebab dia dah ada braking system dia kot. Pada pandangan cikgu lah. Nanti kalau cikgu ada member yang kerja kat lift, cikgu tanya dia, cikgu cuba explain dalam TikTok. Okay, good question daripada ayam rokok. Cuma cikgu kurang arif kat situ. Okay, thank you RD Raz, follow the host. Thank you Queenie. Okay, thank you RVZ. Bila nak guna R equals to mg dan R equals to ma? Okay, basically both of them are the same. Okay, soalan R underscore RVZN, bila nak guna R equals to mg ataupun equals to ma. Since kita dekat bumi, G kita sama dengan A. Itu je. So boleh guna dua-dua, tak kisah. It refers to the same thing. Okay, acceleration ni refers to kalau dalam situasi jatuh bebas ya, situasi jatuh bebas. Tapi dalam lift ni kita tak jatuh bebas, so jadi kita tak gunalah G ni. Bagus juga soalan tu. Okay, differentiate between G and A. A ni bila kamu memecut tapi bukan pada pecutan 9.81. Kalau kamu memecut pada 9.81, kita guna G. Yes, senang, simple jawab macam tu. Okay, boleh follow Boleh faham G bila 9.81, A bila bukan 9.81. Senang cerita macam tu. Good question. Thank you NNZNH follow. Okay, lift kalau ramai orang pintu tak tutup. Ini soalan ke apa? Ini soalan ke cadangan? Okay, Putri Salina cakap lift kalau ramai orang pintu tak tutup kan. Ada situasi cikgu pernah jadi sedih ke kita kena keluar. Okay, sebab dia dah detect, sebab dia ada detection code bagi cikgu. Okay, soalan tak masuk topik. Tak apa, tak ada masalah. Kita still in discussing physics. Cikgu maaf nak tanya, ni bab berapa? Bab 1 daya 1.1 form 5. Ujung-ujung je dah nak habis dah 1.1 daya paduan. So next kita akan masuk daya lain pula 1.2. Okay, ujung-ujung. Thank you nya follow. Okay, ni form berapa cikgu? Form 5. Okay, form 5, bab 1. Okay, alright, thank you. Semua bagus, semua dah faham. So, siapa boleh tolong komen kenapa tadi dah Putri Salina dah explain, dah bukan explain, dah tanya kenapa boleh rasa berat. Dan cikgu dah explain lah kenapa rasa berat, kenapa rasa normal. But I want to know if is there anybody can explain to me kenapa boleh rasa ringan dalam lift. Ayam Rokok cakap sebab pecutan ke bawah lebih dari berat orang yang dalam kat lift. Kalau dalam SPM tak dapat markah jawapan macam ni. R_RVZN, W lebih besar daripada R. Belum dapat jawapan tapi dia macam starting point lah, tapi tak sampai garisan penambah lagi. Okey, Putri Salina cakap sebab bacaan R yang penimbang baca kurang daripada mg. Yes, betul. Putri Salina jawapan lebih accurate. Sebab apa ni tantang jawapan kamu, sebenarnya jawapan ada depan kamu. Cikgu saja je macam biar tengok orang dapat ke tak kan. Ni jawapan dia ni. Ni jawapan dia. Menepuk tangan. Tantang jawapan dia. Kita punya penimbang ni baca R. Dan kita tahu kalau dekat dalam bilik ke, bukan dalam lift lah, R kita sama dengan W. Tapi ni W ni sama dengan mg kan. Ni mg, ni W dia ni. Tapi ada kita minus dengan something kat sini. Kita minus something kat situ. So that's the reason why we feel a little bit lighter for a momentarily only. Panjang nak sebut, tergeliat lidah. Okay,
So that's the reason lah kalau kita nak faham kan kenapa. So cuba lah lepas ni korang pergi mana-mana lift, korang rakam video TikTok, cakap sekarang ni saya nak explain lah korang. Korang masuk lift banyak kali kan tapi tak pernah tahu kan. Explain, buat kat TikTok, tag cikgu. Okay, satu cabaran yang baru terfikir. Alright, dah screenshot tadi kan? Dah screenshot. So basically kita dah habis malam ni, dah 12.30. So kita dah habis discuss tentang lift. Satu muka surat je satu malam kan. Tak jauh pun kita pergi. Okay. So hopefully siapa yang hadir malam ni dapatlah bergunalah sedikit sebanyak ilmu tentang lift ni. Okay.